Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk hari ini kita akan belajar tentang gerakan linear sesuatu objek di dalam makmal. Kita akan diperkenalkan dengan satu alat yang dinamakan sebagai jangka masa detik. Okay, jangka masa detik ini adalah satu alat yang menggantikan jam lah. Dia sebenarnya alat jangka masa detik ini. Okey, kita akan sambungkan pada pita detik di mana pada pita detik tersebut kita boleh tentukan jarak dan juga kita boleh tentukan masa yang diambil lah oleh sesuatu objek tu bila dia bergerak lah. Okey, bagaimana jangka masa detik ni berfungsi? Okey, biasanya jangka masa detik ni kita akan sambung pada bekalan kuasa arus ulang alik. Okey, kita sambungkan pada bekalan kuasa arus ulang alik di mana dia akan bergetar lah. Okey. Dia akan bergetar pada frekuensi 50 Hz. Okey, apa yang dimaksudkan dengan frekuensi 50 Hz? Okey, ada di tepi ni nota dia. Okey, maksud frekuensi 50 Hz ni adalah kadar getaran dalam masa 1 saat. Maksudnya dalam masa 1 saat tadi, pita detik jangka masa detik kita akan bergetar sebanyak 50 kali. Okey, jadi masa yang diambil untuk membuat dua titik yang berturutan. Okey, sela masa yang diambil untuk membuat dua titik berturutan. Maksudnya katakan titik pertama, lepas tu dia nak buat titik yang kedua. Jadi selang masa yang diambil tu, okey, kita panggil 1 detik. Okey, berapakah masa yang diambil untuk membuat 1 detik? 1 bahagi dengan 50 lah. Okey, masa dia tu kita boleh tentukan dengan 1 bahagi frekuensi. Okey, 1 bahagi 50 kita akan dapat 0.02 saat. Maksudnya daripada titik pertama ke titik kedua, masa yang diambil adalah 0.02 saat. Okey, begitu juga daripada titik kedua hingga ke titik ketiga. Maknanya setiap kali untuk membuat dua titik yang berturutan, masa yang diambil adalah samalah, 0.02 saat. Okey, sekiranya dalam pita detik tu, okey, ada 5 detik, macam mana kita nak tahu masa dia? Kita darab je lah. Okey, 0.02 darab dengan bilangan detik yang ada pada kertas pita detik kita tadi. Okey, contohnya 5 detik, 5 darab 0.02, kita akan dapat 0.10 saat. Okey, kalau 10 detik, kita darab dengan 10. Maka kita akan dapat 0.2 saat lah. Okey, biasanya dalam makmal, kita akan potong kita punya pita detik ni untuk setiap 10 detik lah untuk memudahkan anda mengira. Okey. Jadi untuk eksperimen dia, kita akan buat masa kelas bersemuka lah. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, ini adalah gambar pita detik. Okey, sebahagian daripada pita detik yang ditarik oleh troli. Okey, kalau kita perhatikan di situ, anak panah warna merah tu adalah arah ke mana objek tu bergerak lah. Maksudnya titik yang pertama tu adalah titik yang mengikut kepala anak panah. Awak tengok lah. Anak panah tunjuk ke mana. Jadi itu nak menunjukkan mana susunan dia lah detik pertama sampai detik terakhir tu. Okey. Kalau kita perhatikan di sini, ada berapa bilangan titik? Kalau kita bilang titik, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau detik kita kata tadi masa yang diambil untuk membuat dua titik berturutan. Jadi titik pertama ke titik kedua, baru kita sebut 1 detik. Jadi dan begitulah seterusnya lah. Titik kedua ke titik ketiga. Okey, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, detik kelima lah. Okey. Jadi walaupun dia ada 6 titik, tapi bilangan detik hanyalah 5. Sebab kita ambil di antara 2 titik berturutan. Okey, detik ni adalah masa yang diambil untuk membuat masa yang diambil daripada detik pertama ke detik yang berikutnya lah. Okey. Okey, 2 titik yang berturutan. 1 detik. Masa yang diambil untuk membuat 2 titik berturutan.
Okey, daripada pita detik tersebut, kita boleh tentukan masa dia. Okey, contohnya di Rajah 2.9 ni dia kata 5 detik. Berapakah masa yang diambil untuk membuat daripada titik pertama ke titik terakhir tu? Okey, oleh kerana kita tahu dia ada 5 detik, jadi kita darablah. 5 darab 0.10. 5 darab 0.02, kita akan dapat 0.10 saat. Okey. Ini maksud cikgu. Okey, detik 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 6 titik tapi ada 5 detik sahaja. Sebab tu 5 darab 0.02. Okey, daripada pita detik tadi, kita boleh tentukan hal laju dan juga pecutan. Okey, kita boleh tentukan hal laju dan juga pecutan. Sebelum ni kita belajar maksud hal laju iaitu sesaran bahagi masa. Okey, sesaran adalah kita ambil jarak tu lah. Okey, kalau pada gambar rajah tu dia tulis 18 cm. Jadi itu adalah sesaran dia. Okey, jarak yang dibuat oleh troli tadilah 18 cm. Okey, berapakah masa yang diambil? Kita kena kira bilangan detik yang ada pada keratan tersebut lah. Okey, ada berapa detik? Okey, daripada titik pertama ke titik kedua tu, detik yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Okey, jadi ada 6 detik kesemuanya. Kita darablah 6 darab 0.02, maka kita akan dapat 0.12 saat. Jadi kita ada sesaran, kita ada masa, kita boleh kira rumus hal laju lah. Hal laju sesaran bahagi masa, 18 bahagi dengan 0.12, kita akan dapat 150 cm per saat. Okey. Seterusnya kita nak kira pecutan. Okey, cuba kita perhatikan di sini. Untuk mengira pecutan, okey, kita perhatikan di sini dia bagi satu keratan pita detik yang mempunyai 7 detik kesemuanya. Okey, ada 7 detik kesemuanya. Okey, kita lihat kepada kepala anak panah ni. Okey, ini menunjukkan arah gerakan dia lah. Jadi ini adalah titik yang detik yang pertama lah. Okey, yang hujung ni, ini detik yang pertama, ini adalah detik yang terakhir. Okey, kita belajar sebelum ni, kalau pecutan kita kena kira menggunakan rumus A sama dengan V tolak U. Sekejap. A sama dengan V tolak U per T. Okey, apa itu A? Pecutan. V itu hal laju akhir. U adalah hal laju awal dan T adalah masa lah. Jadi kita kena tahu 3 kuantiti ni terlebih dahulu. Hal laju akhir, hal laju awal dan juga selang masa lah. Okey, baru boleh kita kira pecutan. Okey, kena kira satu per satu. Kita tengok yang pertama dulu, nak kira hal laju awal. Okey, kita ambil titik yang pertama ni lah. Okey, kita ambil titik yang pertama ni, detik yang pertama. Maka nilai dia, okey, 1.2. Okey, sesaran dia 1.2. Masa dia, masa untuk 1 detik lah. Okey, 0.02, maka kita akan dapat 60. Okey. Yang seterusnya, kita kira hal laju akhir. Kita ambil panjang keratan detik yang terakhir, 3.6. Okey, bahagi dengan 1 detik juga, 0.02, kita akan dapat 180. Okey, untuk selang masa. Okey, untuk selang masa kita kena perhatikan di sini. Kaedah dia agak berbeza sedikit sebab selang masa ni di antara perubahan hal laju awal dengan hal laju akhir sebenarnya
dia kira purata masa lah daripada detik pertama ke detik ke-7 tu. Jadi kita kena tolak satu lah. Bilangan detik ni, 7 tolak 1 ni mari mana? Okey, bilangan detik tolak 1. Okey, bilangan detik tolak 1 dapat 6 detik. Jadi daripada 6 detik ni kita akan darab dengan masa untuk 1 detik lah. Maka kita akan dapat 0.12. Okey, lepas tu kita masukkan balik kita punya halaju awal, halaju akhir tadi dan masa yang telah kita kira dalam persamaan pecutan. Okey, A sama dengan V tolak U per T. 180 tolak dengan 60 bahagi dengan 0.12. Okey, yang ni. Maka kita akan dapat 1000 cm per saat. Okey. Ini adalah eksperimen yang akan kita buat dalam makmal. Okey, menggunakan pita detik untuk menentukan halaju, sesaran dan pecutan sebuah troli lah. Okey, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita hidupkan jangka masa detik kita. Kita ada pita detik yang dilekatkan pada troli. Okey, kita akan lepaskanlah troli menuruni landasan. Okey, daripada pita detik tersebut kita bolehlah menganalisa pita detik kita untuk mengira sesaran dia punya halaju dan juga pecutan lah. Okey, kalau ikut kes yang pertama ni, bila dia menuruni landasan yang condong, halaju troli akan bertambah, maka kita kata troli tadi akan memecut lah. Jadi kita boleh kira nilai pecutan dia. Okey, untuk kes yang kedua ni, dia tolak troli daripada bawah. Okey. Okey, bila dia tolak troli daripada bawah, maka troli ni dia akan menaiki landasan ni dengan halaju yang semakin berkurang lah. Okey, apa yang berlaku? Okey, bila halaju berkurang, bila kita kira pecutan, kita akan dapat nilai pecutan yang negatif. Okey, kita akan dapat nilai pecutan yang negatif. Okey, kenapa negatif? Sebab halajunya berkurang. Okey, satu lagi pecutan negatif juga adalah apabila troli itu memecut tapi dia bergerak pada arah yang bertentangan dengan arah gerakan troli lah. Maka kita panggil juga pecutan negatif. Okay, yang ni tak akan buat bila sekolah dibuka lah. Okey, ni di antara pita detik yang diperolehi tadi. Kalau kita potong dan kita lekatkan, kita akan dapat carta pita. Okey. Nama dia carta pita. Okey, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kita akan dapat panjang pita detik yang sama panjang. Okey, apa kesimpulan yang kita boleh buat bila panjang pita detik tu sama panjang? Maksudnya halajunya seragam. Okey. Halajunya seragam sebab kadar perubahan sesaran dia adalah seragam lah. Okey, panjang dia sama, bila bahagi masa yang sama, maka kita akan dapat halaju yang sama. Okey, untuk yang kedua tu, kemungkinan bila kita potong kita punya pita detik, kita akan dapat panjang dia semakin meningkat. Maka kita kata tadi, objek tadi sedang memecut. Okey, sedang berlaku pecutan seragam. Kenapa pecutan seragam? Sebab pertambahan panjang pita detik tu pun seragam. Dia bertambah dengan nilai yang hampir sama setiap keratang tu. Okey, yang ketiga, bila kita potong, kita susun daripada panjang jadi semakin pendek. Apa kesimpulan yang kita boleh buat? Okey, objek tadi bergerak dengan halaju yang semakin berkurang dan dia berkurang secara seragam. Okey, nilai pengurangan panjang tu hampir sama je untuk setiap keratang tu. Maka kita kata halaju berkurang secara seragam. Ataupun kita panggil juga pecutan negatif. Okey, dia ada satu lagi alat, tapi kita tiada alat ni, nama dia sistem photogate lah. Okey, sistem photogate ni dia akan sambung dengan pemasa elektronik. Okey, yang ni dia menggantikan jangka masa detik lah. Okey. Okey,
jangka masa detik bila digantikan dengan sistem photogate ni, okey, kita boleh menentukan masa dan juga dia punya sesaran dengan lebih jitulah, lebih tepat ya. Okey, dia hanya menggantikan jangka masa, detik. Fungsi dia sama, dia boleh mengkaji tentang gerakan linear lah. Kita boleh tentukan sesaran, halaju, laju dan juga pecutan sesuatu objek. Okey, akhir sekali kita masuk tajuk menyelesaikan masalah gerakan linear dengan menggunakan persamaan gerakan linear. Okey, ada beberapa persamaan gerakan linear yang perlu awak hafal lah. Okey, sebahagiannya telah dipelajari sebelum ni. Okey, kalau kita perhatikan di sini, sebuah kereta bergerak dengan pecutan seragam. Okey, halaju awal dia U, halaju akhir dia V. Okey, sesaran tu ditandakan dengan S. Okey, masa dia T lah. Okey, sekiranya berlaku pertambahan halaju, maka kereta itu berlakunya pecutan lah. Simbol dia A. Jadi simbol-simbolnya awak kena ingat lah. Halaju awal U, halaju akhir V, pecutan A, sesaran dia S, masa dia T. Okey, simbol-simbol ni awak perlu kuasai. Okey, yang pertama kita ada rumus yang pertama iaitu daripada rumus yang kita pelajari sebelum ni, A sama dengan V tolak U per T. Bila kita olah persamaan tu, kita T tu kita naikkan ke atas, kita olahkan V berada di depan sebagai perkara rumus, maka kita akan dapat rumus yang barulah, iaitu V sama dengan U tambah AT. Okey, V halaju akhir, U halaju awal, A tu pecutan, T adalah masa. Okey, sebenarnya rumus nombor 1 ni sama sahaja dengan A sama dengan V tolak U per T. Boleh pakai mana-mana rumus sebab dia berasal daripada rumus yang sama. Cuma rumus nombor 1 tu telah diolah supaya V sebagai perkara rumus lah. Okey, untuk yang kedua, okey, rumus yang kedua adalah S sama dengan 1/2 U tambah V darab T. Okey, apa itu 1/2 U tambah V darab T tu? Itu sebenarnya adalah halaju purata darab masa. Halaju akhir tambah halaju awal kita bahagikan dengan 2. Okey, maka dapatlah 1/2 U tambah V darab dengan masa yang diambil lah. Okey, dapat rumus yang kedua. Okey, rumus yang ketiga adalah S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Persamaan 1 dimasukkan ke dalam persamaan 2, kita akan dapat persamaan yang ketiga. Okey, akhir sekali yang keempat, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Okey, sebenarnya rumus-rumus ni 1, 2, 3, 4 dia berasal daripada rumus asas dia lah. A sama dengan V tolak U per T. Okey, jadi rumus nombor 2, 3 dan 4 tu diperkembangkan sajalah. Okey, daripada rumus nombor 1. Okey, jadi rumus-rumus ni awak kena ingat lah. Sebab yang biasanya diberi dalam peperiksaan adalah rumus yang paling asas tu lah. A sama dengan V tolak U per T. Yang lain-lain ni kena ingat. Okey, ni ada beberapa contoh. Okey, bila dapat soalan pengiraan, perkara yang paling penting adalah kita keluarkan maklumat-maklumat yang ada lah. Yang pertama, dia kata apa di sini? Sebuah bas bergerak daripada keadaan pegun. Apa maksud pegun? Tidak bergerak. Okey. Dari maknanya halaju apa? Halaju akhir atau halaju awal? Halaju awal lah sebab perkataan dari. Perkataan dari, lepas tu dia sebut pegun. Maka U kita sama dengan kosong. Okey, U sama dengan kosong. Lepas tu dia kata pecutan. Okey, pecutan simbol dia A. Okey, selama 5 saat. Okey, ini adalah T. Kita ada U, kita ada A, kita ada T. Okey, hitungkan halajunya selepas 5 saat. Okey, kirakan halajunya. Maknanya tadi dah ada halaju awal. Maksudnya kita nak cari apa sekarang ni? Kita nak cari halaju A. Kita nak cari halaju akhir lah. Okey.
Okey, daripada maklumat yang kita dapat ni, nak cari halaju akhir, jadi kita boleh gunakan persamaan nombor 1. V sama dengan U tambah AT. Bila kita masukkan, kita akan dapat nilai V dia 10 lah. Jadi dapat je soalan pengiraan. Step yang pertama adalah keluarkan maklumat. Kita pilih step yang kedua, pilih rumus mana yang sesuai. Ada 4 rumus tadi, kita pilih yang mana ada maklumat yang telah diberi. Okey, kita pilih, lepas tu kita kira lah. Pastikan jawapan akhir berserta dengan unit. Okey, tengok contoh 2, sama juga, kita keluarkan maklumat. Okey, sebuah kereta lumba melalui trek yang lurus, halajunya 40. Jadi halaju awal 40 selepas 3 saat. Selepas 3 saat itu adalah masa T. Okey, kereta tersebut mencapai halaju akhir 50. Sebab tadi sebut dah halaju awal. Jadi halaju yang kedua tu mesti halaju akhir lah. Okey, hitungkan sesaran. Sesaran ni simbol dia S. Okey, tulis S sama dengan tanda soal lah yang awak nak cari. Jadi kita pilih rumus yang ada U, ada V, ada T, ada S. Okey, kita akan dapat rumus yang kedua tadi yang S sama dengan 1/2 U tambah V darab dengan T lah. Okey. Bila terkira, kita akan dapat nilai S kita 135 meter. Okey, contoh yang ketiga. Okey, kita lihat seorang atlet memulakan larian daripada keadaan pegun. Okey, daripada keadaan pegun. Maksudnya tak bergerak. Bila tak bergerak, halajunya kosong. Halaju apa? Halaju awal. Sebab bermula daripada. Dari. Okey, halaju awal lah. Okey, memecut secara seragam selama 8 saat. Okey, T dia sama dengan 8. Jika sesaran dia adalah 40. Jadi kita ada nilai S kita 40. Berapakah nilai pecutan? A sama dengan tanda soal. Okey, jadi kita ada U, ada T, ada S, ada A. Jadi rumus apa yang kita boleh guna? Okey, antara 4 rumus tu tadi awak carilah rumus apa yang sesuai. Ada U, ada T, ada S, ada A. Maka kita tengok di sini kita ada rumus S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Okey, masukkan kuantiti-kuantiti yang kita tahu tadi. Okey, kita akan dapatlah nilai pecutan dia. Kita akan dapat 1.25 darab 10, 1.25 meter per saat. Okey, akhir sekali contoh yang keempat. Maria mengayuh basikal pada halaju 8. Okey. Okey, jadi halaju awal dia 8. Dia menekan brek secara tiba-tiba. Jadi halajunya akan berkurang lah. Sampailah dia kata dia berjaya berhenti. Bila berhenti maksudnya dia tak bergerak. Bila tak bergerak, halaju akhir dia adalah kosong. Okey, berapakah pecutan yang dialami oleh Maria dan basikalnya? Okey, kita nak cari pecutan. Okey, jarak dia kata tadi 2 meter. Okey, kita ada U, ada V, ada S dan ada A. Okey, rumus yang sesuai adalah rumus yang terakhir itulah V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Kita masukkan sahaja, kita akan dapat nilai pecutan dia negatif. Apakah yang dimaksudkan dengan pecutan negatif tadi? Yang pertama adalah halajunya berkurang. Maka kita tahu berlakunya pecutan negatif lah. Satu lagi, maksud dia adalah A sama dengan negatif 16 tu. Maksudnya dia memecut dengan nilai 16 meter per saat. Cuma negatif ni menunjukkan arah pecutan tu adalah bertentangan dengan arah gerakan basikal. Okey, katakan basikal kita bergerak ke kanan. Arah pecutan tu sebenarnya bergerak ke kiri. Okey, sebab tu basikal tu semakin perlahan-perlahan awak berhenti. Maka A tadi awak dapat negatif. Negatif ni hanya menunjukkan arah. Okey, hanya menunjukkan arah pecutan tu bertentangan dengan arah pergerakan objek. Okey, setakat itu dulu penerangan cikgu. Latihan nanti cikgu akan hantar dalam grup. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.